Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan. Okay, bersama dengan saya Ifa. Bersama dengan kita hari ini Dr. Nazri. Sempena dengan episod 1 tahun baru kita. Dr. Nazri dan juga Encik Ashraf, orang belakang tabir. Okay, berkenaan dengan tajuk 3 generasi. Iaitu saya sendiri wakil generasi orang kata Z. Dr. Nazri dari generasi orang kata generasi Gen X dan juga Encik Ashraf Millennials. Millennials. Y katanya. Gen Y katanya. Y border. Okay, kalau kita nak cakap generation gap ni, orang kata wujud ni disebabkan orang kata masalah teknologi jugalah kan. Teknologi berkembang, wujudnya orang kata spekulasi berkenaan dengan generation tu sendiri. Jadinya saya bawakan dengan Dr. Nazri lah selaku pakar dari Fakulti Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang akan membincangkan berkenaan dengan tajuk generation ni. Okey, Encik Ashraf, kita bagi Encik Ashraf dulu bagi soalan yang pertama berkenaan dengan generation gap. Bukan persoalan lah. Dia lebih kurang macam kita terfikir-fikir jugalah. Macam generasi ni macam mana orang tentukan generasi X, Y, Z. Macam kita tengok dekat Google lah. Biasa kita Google, kita buat research apa semua. Tengok generasi X lahir tahun 80 hingga 90. Generasi Y 90 sampai yang ni. Alpha, beta semua dah keluar. Contoh doktor, macam mana kita nak tentukan generasi tu? Okey, Ashraf kan. Sebenarnya bila kita bercerita tentang generasi secara umum yang kita juga sama dengan perkembangan masyarakat. Okey, masyarakat juga dibahagikan mengikut tahap-tahap industri. Manakala kalau dalam beberapa perspektif pembahagian generasi ini lebih kepada bentuk perkembangan teknologi. Lebih mudahnya kalau kita nak dapat dengan lebih mudah adalah jika kita merujuk bahawa generasi itu menggunakan teknologinya pada pihak perkembangan yang mana. Misalnya saya, zaman kelahiran saya belum ada lagi TV berwarna misalnya ataupun awal pengenalan kepada TV warna. Sama-sama Piramli. Masih lagi hitam putih, masih lagi kata orang kalau nak tengok TV pun jenguk rumah orang ke sebelah tengok sini. Berbeza dengan sekarang bila kita masuk pada generasi sekarang ini, segala-galanya TV tu tidak ada lagi dalam satu kotak besar yang kata orang macam aquarium tu ada pintunya. Dia macam tu. Itu zaman awal. Jadi generasi ini dibahagikan mengikut perkembangan teknologi biasanya, tetapi ada teori-teori tertentu yang membahagikan generasi ini mengikut kepada tahap-tahap perkembangan lain, misalnya dari segi persekitaran masyarakat, perkembangan masyarakat yang berlaku. Jadi cara mudahnya untuk perbincangan kali ini kita rasa mungkin lebih menarik kalau kita bincang perkembangan tersebut dalam aspek perkembangan teknologi. Maksudnya generasi itu berkembang dikenali mengikut perkembangan teknologi yang berlaku. Lagi senang lah kita Lagi nak senang. klasifikasikan generasi tu. Macam zaman saya, macam Dr. Nazri cakap dulu, tengok hitam putih kan. Zaman saya jenis tukar TV, tukar channel guna kaki. Jenis baring kan. Tak ada remote, tukar pakai kaki. TV1, TV2, TV3. Still TV kotak tu lah. TV kotak aquarium. Aquarium Okay. Dulu kat kampung ada yang TV buka tutup tu. Dia macam TV tapi ada cover. Dia macam Ini saya tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok yang tu. Susah Itu betul lah. generasi lain. Nampak tak pelambang saya Gen Z itu saya tak tahu yang tu. Yang saya tahu kotak tu ketuk macam tu yang saya pernah rasa tu. Tu pernah ke? Pernah lah. Yang TV guna area yang bulat dua tu kan, yang tadi Pernah itu kena pernah. guna projektor untuk betulkan sudut dia apa semua tu. Pernah. Itu zaman Ashraf, tapi zaman saya lain pula. Areanya itu perlu diletak di buluh yang tinggi, kemudian ada yang nak dapatkan channel masa tu bila tahun 80-an, TV3 mula masa tu, jadi kita akan ada yang letak periuk lah, kuali lah untuk dapatkan signal masa tu. Zaman sekarang mana ada, mungkin tak pernah tengok yang adanya buluh yang begitu panjang untuk panjangkan dapatkan siaran TV masa itu. Jadi itu zaman saya, mungkin zaman-zaman anak sekarang dah beza. Zaman saya mungkin dekat rumah tapi atas letak batang penyapu je. Tak sampai bulu lagi. Saya tak ada lagi lah. Tapi zaman saya nak kata ada istro. Saya rasa susah benda tu. Adalah dapat rasa macam guna antena tu kan. Makin alih-alihkan macam tu je lah. Tapi zaman sekarang kata guna Astro masih sebagai TV. Tapi zaman sekarang ini dah tak tengok TV dah. Siapa tengok RTM, TV3 dah kurang. Kebanyakan tengok Netflix. Semuanya TV-TV dalam bentuk smartphone. TV-TV yang aplikasi. Subscribe. Tapi basically generasi ni kita based on teknologi waktu cakap kan. Kita pergi pula kepada telefon. Macam zaman saya dulu telefon
tak ada telefon touchscreen ni tak ada. Lepas tu telefon Nokia 3310 tu baru diperkenalkan. Dulu guna macam guna public phone, guna ring card. Siapa pernah guna ring card? Betul ada. Ada. Saya sempat sahabat saya akan melalui zamannya. Saya tak ada rasa langsung tu. Public phone pernah rasa lah dekat sekolah. Betul lah. Kalau macam zaman saya di awal-awal tu public phone. Lepas itu bila berada di universiti sebelum adanya telefon atau handphone masa tu kita menggunakan pager. Pager tu yang kecil saja, nanti kalau siapa-siapa phone akan keluar number phone atau keluar message yang simple saja, call back ataupun number phone dia. Jadi kita pergi ke akad public phone, telefon semula untuk dapat maklumat. Itu di awal tahun penggunaan sebelum adanya handphone itu pager masa dalam tahun 92 93 itu yang dikatakan zaman tu dia dah nak pergi kepada telefon. Lepas tu barulah datang Nokia, datangnya yang handphone Motorola yang besar tu, Botol air. Itu dia perkembangan yang ada. Saya sempat dengan botol air tu. Ayah saya pernah guna saya rasa. Yang botol air besar tu. Bateri nak charge, cabut dulu letak tepi. Kalau saya Nokia 3310 lah. Yang Okey. butterfly. Memang tu zaman Cik Ashraf kan saya kan. Tak payah. Yang tu Motorola tu boleh baling kelapa-kelapa yang jatuh. Betul, dia punya keras tu kan. Sekarang kalau phone jatuh je pecah. Pecah. Sebab dia touch screen. Ya, betul. So doktor, kalau daripada segi telefon apa semua kan, mungkin akan ada masalah komunikasi daripada segi macam kita berkomunikasi macam dulu saya rasa masa zaman doktor mungkin lebih kepada face to face. Lepas tu kita akan menggunakan pages on phone. Sekarang ni dah guna touchscreen apa semua, adakah itu akan membezakan something lah? Cara komunikasi dah berbeza. Okay? Kita dapati bahawa kadang-kadang kita lihat cara dulu kita akan lebih nampak bahawa apa yang kita tampaikan lebih kepada bentuk audio. Kita tak nampak reaksi. Misalnya nak telefon, tak nampak reaksi mukanya. Dia tengah tidur ke apa, tak nampak. Maksudnya segala-galanya hanya melalui suara sahaja ataupun kita dapat melalui teks sahaja. Teks pun kata orang kecil je, terpaksa tengok tak boleh nak besarkan. Kalau pager tu yang kecil je. Okey, itu zaman yang sekarang. Jadi akan lebih banyak komunikasi kita ini lebih secara bersemuka. Kita akan just tengok macam tu, kemudian kita akan berjumpa secara bersemuka. Kita akan datang berhadapan untuk jumpa, kemudian kita akan cincang lebih kepada fizikal. Yang komunikasi itu hanyalah menjadi penghubung, hanya untuk menghubungkan supaya okey jumpa kat sini, gitu saja. Tetapi generasi hari ini di mana saja kita berada boleh je berhubung. Okay. Even video call apa. Video call, lepas tu dah nampak dah dalam phone tu dia buat apa, tidur ke apa ke, tak nak buka ke. Jadi beza cara komunikasi, dan pada masa yang sama juga kita tak tahu keadaan orang di sebelah sana. Ini yang membezakan zaman sekarang ini, di mana dia berkomunikasi kerap lakukan video call, tetapi mungkin dia hanya nampak di bahagian luaran atas. Dia tak tahu mungkin dia cedera parah ke, dia masih lagi senyum dalam talian tersebut, ataupun masa tu macam tu dia tengah buat apa pun orang tak tahu, sebab dia boleh berpura-pura pada peringkat atas sahaja, atau muka di luaran siapa tak tahu di dalam. Tapi kalau dulu kami komunikasi, dia sedih pun kita tahu sebab kita nampak, dia cedera pun kita nampak sebab jumpa fizikal. Sekarang dia kena apa pun mukanya tetap senyum, rambutnya tetap lagi senyum, sebab kita hanya nampak itu. Dan ada sekarang ni pula teknologi yang boleh letak animasi-animasi tertentu untuk kononnya bermain, letak face, letak misai, letak filter macam-macam. Filter tu rupanya gelap tetapi tiba-tiba masuk dalam tu, wah cantik gila. Itu komunikasi sekarang. More like itu, orang kata sekarang boleh jadi fake. Okay. Adakah generasi yang sebelum ni lebih confident daripada generasi sekarang? Sebab daripada filter tu. Kalau kita menyatakan bahawa dari segi confident, kita menyatakan bahawa generasi sekarang lebih confident. Okey, lebih confident. Kalau kami dulu nak lakukan apa-apa, kami akan pandang belakang tengok isyarat mak bapak.
Oh, on tak on. On tak on. Isyarat mata mak dan ayah dah menentukan boleh tak boleh. Generasi sekarang mak jeling macam mana pun dia tetap je dengan handphone. Kenapa? Itu antara yang beza. Sebab dia tahu apa yang dia buat dalam tu, mak dia tak tahu pun. Mak dia tanya apa, okey. Sebenarnya dia tengah duk main game je. Main Roblox contoh. Main Roblox. Jadi itu yang membezakan bila kata keyakinan. Kita dapati bahawa generasi sekarang mereka yakin dan mereka boleh buat. Kalau mereka kata nak buat apa, buat je. Kalau dia kata nak mengurat siapa pun, dia pakai je filter apa pun, dia mengurat je tu. Bila jumpa nanti, pandai kau lah. Kan ada viral case baru-baru ni yang ada muka budak banyak jerawat apa semua tu, pergi jumpa dengan perempuan tu macam apa Tak ni? terima. Tak terima dia. Tapi doktor, kalau macam isu macam ni bagi saya, kesan buruk juga tau. Sebab saya nampak lah bila diorang belakang tabir ni, diorang memang sangat macam yakin. Diorang macam nampak yang diorang ni menyelah, extrovert. Tapi bila dia berhadapan dengan orang tu, hilang confident tu. Jadi macam mana tu doktor? Okey, Sendiri. itulah Orang antara generasi dulu tu macam mana dia adapt dengan benda tu? Okey, kalau itulah yang kita dapati bahawa kalau generasi dahulu, kata orang kalau nak mengurat ke, nak berkenan ke, dia berani. Sebab apa? Walaupun masa awal-awal tu lipat kertas, letak bedak dalam tu, letak dalam buku, tapi kena pergi hantar sendiri. Betul. Ataupun kena letak sendiri atas meja orang tu. Kata orang paling-paling nampak terus. Oh, dia ni aku tak nak reject awal-awal. Okey, tapi generasi sekarang tak nampak. Dan bila tak nampak, dia dah yakin. Bila dia yakin, kerana keyakinan tersebut, bila nak pergi jumpa berhadapan itu, dia akan cepat koyak. Itu yang saya kata generasi sekarang ni lebih kepada generasi strawberry. Nampak cantik. Tetapi dalamnya dah pun masak ranum dah tak boleh makan dah. Dah buruk kat dalam kerana dia cepat rapuh. Walaupun di luar nampak cantik, tetapi sebenarnya kadang-kala strawberry tu dah tak boleh makan dah sebab dalamnya dah gitu. Jadi itu yang kata generasi sekarang ni, dia yakin dalam skrin, tetapi bila berhadapan tu dengan orang tu dia agak kurang sedikit. Dia ni Dia masalah yakin sosial dengan lah. kamera lah. Sebab dia tahu benda tu tak akan reflect apa-apa, paling tidak off. Ini juga masalah sosial yang terjadi dekat generasi sekarang. Saya akui benda tu. Saya pun kadang-kadang bila dalam phone tu berani macam kita record kan, kita share orang. Tapi bila hadapan dengan orang tu takut saya, jujur, sejujurnya daripada generasi saya akui. Risau. Takut something happen ke macam tu? Taklah macam gemuruh. Mungkin sebab kita pun macam saya kan, dah terlalu adapt dengan teknologi kan. Kita nampak macam budak ni confident, boleh bawa pergi jauh. Tapi sebenarnya dia pun sama dengan saya juga. Ada alami rasa ketakutan untuk berhadapan dengan orang fizikal. Tetapi kan doktor kan, macam contohnya macam doktor cakap pasal filter tadi, tu kan dia rasa dia insecure dengan muka dia, so dia letak filter jadi cantik, jadi cerah apa semua. So adakah itu nak menyatakan dia still low confident atau still confident lagi? Dia confident sebab kita nak menggunakan apa-apa filter, kita mesti berani. Kita mesti berani untuk letak itu adalah wajah saya yang saya nak tampilkan kepada umum. Kita berani untuk nyatakan kepada orang lain, itu saya. Confident, itu saya lah. Dan dia orang berani untuk kata orang apa-apa aksi yang mereka nak bawakan. Misalnya watak-watak dressing mereka, misalnya nak buat OTD apa macam-macam tu. Mereka boleh bawa. Cuma masalahnya adalah bila berada dalam skrin, generasi ini rasa lebih yakin, tapi apa yang berlaku adalah kita kena juga latih. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam beberapa kajian-kajian yang pernah dibaca, menunjukkan bahawa generasi hari ini sebenarnya perlu disokong dengan satu aktiviti yang berbentuk fizikal juga. Kerana kita dapati bahawa generasi hari ini dia kurang, dia yakin, tetapi bila berada dalam dunia yang ramai, dia akan berasa terlalu kecil ataupun dia rasa boleh buat tak boleh buat. Dia berada dalam dunia yang berbeza. Dan ini juga kita dapati bahawa generasi hari ini juga kita dapati anak-anak hari ini mereka kurang tindak balas. Kerana terlebih kepada gadget tadi itu, kalau kita lihat misalnya dia orang main handphone atau berjalan, kamu nak jalan-jalan lah. Saya tetap ni berbanding generasi saya dulu, kalau dah berjalan tengok orang dari depan nak jalan, saya akan ke tepi sedikit. Generasi sekarang dia jalan macam biasa, kamu nak jalan tepi, kenapa apa masalah saya nak jalan? Ini jalan saya, itu jalan kamu. Itu yang berlaku. Dan dia orang tak bertindak balas. Kalau orang baling kat dia orang pun kadang dia orang tak bertindak. Kalau macam generasi saya,
Kalau ada, kita dah terasa dah ada benda yang datang. Tapi generasi sekarang dia tak, kerana dia masuk dalam dunia tersebut. Itu yang dikatakan dia perlu disokong dengan aktiviti fizikal lain untuk menyatakan bahawa tindak balas itu seimbang. Kira dia terlalu fokus on the gadget. Minat dia dah berada di dalam gadget. Macam dia tak aware of persekitaran lah. Risau pula. Okay, risau. Okay. Sebelum kita memberatkan, isu ni terlalu berat sebenarnya sebab berkenaan dengan teknologi. Kita masukkan sikit, saya nampak sikit berkenaan dengan pendidikan sebenarnya. Kalau kita nak cakap pun sekarang ni, kalau kita ikut generation gap tu, perubahan zaman tu nampak ketara. Macam contoh student sekarang, diorang dah lebih selesa pakai tablet dah. Macam saya pun dah tablet dah tak nak pakai kertas. So dari segi soalan doktor, macam mana perjalanan pendidikan dari segi generasi doktor hingga ke sekarang tu sendiri, cabaran untuk doktor lah. Macam sekarang ni kan doktor daripada generasi X kan. So doktor nak adapt dengan sekarang punya yang pakai tablet, pakai komputer untuk berinteraksi. Cabaran tu macam mana doktor? Okey, suka saya bawa zaman saya belajar misalnya. Sekarang minggu peperiksaan misalnya kan. Kalau zaman saya belajar dahulu, nota tu perlu disalin. Betul. Okey, lecture bagi ada 300 orang, jadi kalau salin. Kalau zaman saya tu, saya akan ada beberapa kawan perempuan lah. Dia memang akan buat carbon dia letak kertas karbon, dia akan tulis. Dia tahu salinan di bawah itu dia akan bagi kat saya. Sebab saya ni orang yang tak pernah menyalin nota. Sebab saya tahu nanti nak dekat exam, nanti saya akan pinjam nota tersebut untuk buat nota saya. Jadi dia kata ganggu dia nak study. Jadi dia akan buat dah setiap kali dia masuk kelas memang ada kertas karbon untuk saya. Dia akan stapler, dia tak bagi masa kuliah tu. Nanti minggu peperiksaan macam sekarang dia kata ini untuk kamu tak payah photostat. Nak pergi photostat lambat. Zaman sekarang ini tidak. Apa saja pensyarah bagi dekat slide, automatik saja student minta. Ada di Spectrum. Satu. Masalah nota tersebut, slide tersebut bukan digunakan dekat UM saja. Kalau subjek tersebut ada di universiti lain, percayalah dia dah sampai ke tempat lain dan percayalah dia juga ada dijual dalam Shopee. Ada pelajar yang ambil bahagian. Jangan terkejut. Ada yang jual online nota kuliah apa. Dia ada nombor kod, subjeknya, nota kuliah lengkap 14 minggu. Yang buat kerja lecturer tapi yang menjualnya generasi student tadi tu. Bagus. Dia terus mana? Itu bukan lebih kepada sulit doktor. Sebenarnya benda tu Dia tak sulit. tak sulit lah kan. So tak jadi masalah. Jadi itu hak saya slide. Copyright. Dia bukan sulit. Copyright. Macam tu Dr. Nazri punya hak. Dr. Nazri boleh sama dia. Kan? Tapi itu nota dia kata itu nota yang dia perolehi daripada kelasnya. Dia cuma jual. Jadi ini generasi yang dikatakan bahawa kita perlu untuk melihat balik. Zaman saya belajar lain. Zaman saya belajar semua nota. Kalau nak minta nota tu kena baik-baik. Kadang dia tak nak bagi. Jadi kata orang satu semester tu kena tengok dalam kelas tu siapalah yang kawan baik yang boleh pastikan hujung semester aku dapat 14 minggu punya nota. Dapat semua soalan-soalan yang dah salin itu kena ada strategi. Kena baik. Zaman sekarang tak perlu, walaupun dia masuk kelas, dia tak masuk kelas, dia tak dapat dengan kawan-kawan di sebelah yang tak nak bagi, dia masih dia dapat dalam talian. Cari je. Tu nak tanya, kertas karbon tahu tak? Kertas karbon nampak saya lupa sini. Maaf ya, generasi Z tak tahu kertas karbon tu. Tapi saya boleh adapt lah. Maksudnya benda tu memang untuk salinan. Tak. Dia macam ni lah. Dia macam contoh tulis nota. Ada satu kertas ni. Satu lagi lapis kertas karbon. Satu lagi kertas kosong kat belakang. So dia akan tinggalkan ink. Dia akan tinggalkan ink. Ada sama macam check punya. Ya, bila kita tulis receipt, dia letak satu kartu. Okay. Buat receipt tu guna kertas karbon lah. Bagi kertas karbon pun tak tahu. Itulah generasi ni orang. Okay, ni soalan dekat Encik Ashraf lah kan. Encik Ashraf, waktu Encik Ashraf kan kira zaman belajar lah. Macam mana nak dapatkan maklumat? Macam doktor ni yang isu kertas karbon kan. Kalau Encik Ashraf ni macam mana? Sebab internet pun tak ada. Time masuk universiti dah kita orang masuk universiti tahun 2009-2010, which is dah internet dah kuat time tu, dah memang dah ada slide apa semua. So okey lah. Cuma satu tu macam zaman saya dulu, kita orang ambil sains komputer, kena buat coding. So coding ni tulis pakai tangan, bukan coding by komputer. Belajar by komputer.
Tapi bila exam tulis pakai tangan satu-satu. So memang sadaqallahul azim. Struggle lah. Tapi time tu Struggle Encik Aisyah ada laptop sendiri? Tak ada. Ada PC. Oh. Sebab time tu laptop amat-amat mahal. Laptop biasa pun macam contoh Intel biasa dah dekat 5-6 ribu apa semua. Better kita buat sendiri PC dalam 2,000-3,000. Struggle tu. Sebab laptop kan dia macam mobile apa semua. So tapi zaman sekarang bila buat coding tu dah pakai komputer, dah tahu mana silap, mana boleh run tak dia punya program. Macam kita orang struggle lah, tulis je lah. Betul-betul salah repeat balik. Repeat balik. Okay, itu. Nampak tak struggle dia macam struggle. mana. Tapi berkenaan ini juga saya nak share juga ataupun nak tanya doktor sendiri kan, isu ChatGPT. Sekarang memang famous kan ChatGPT ni. Cabaran doktor, sebab yelah kita sekarang nak hasilkan pendidik untuk anak-anak generasi akan datang juga kan. Bila dah ada ChatGPT ni, saya rasa diorang dah mulai dah kata dah tak payah cari dah maklumat tu, semua dah ada. Bagi doktor sendiri sebagai seorang lecturer, apa bentuk cabaran sebagai seorang lecturer nak tahu? Sebab itu markah diorang punya kefahaman sampai mana. Macam mana doktor sendiri, cabaran doktor sendirilah, apa doktor nak? Apa masalah besar ChatGPT? Bagi saya bagus juga lah. Bagus. Tapi doktor tak ada ke macam diorang takkan dapat maklumat yang lebih? Okey, yang pertama sebenarnya kalau kita pandang katanya sekarang kita kena hidup dalam zaman dia. Kalau kita kata kita tak boleh terima tersebut, kita perlu percaya bahawa kalau kita tak terima, orang lain akan terima juga. Jadi sekarang ni kita perlu mengajar untuk menggunakan maklumat-maklumat dalam ChatGPT itu dengan betul atau tepat. Tepat atau tidak, sah atau tidak, benda itu betul-betul ya ataupun tidak. Jadi walaupun dia nak menggunakan ChatGPT untuk buat katalah satu karangan yang saya katalah saya dah bagi satu soalan esei dan saya minta dia buat satu carangan, dia ambil daripada ChatGPT. Sebagai seorang pensyarah, kalau kita membaca dengan teliti dan soalan kita itu, kita selalunya, kalau saya lah, soalan saya itu saya akan ada satu part yang memang perangkap yang menyebabkan saya tahu benda tu memang datang dari ChatGPT, sebab ChatGPT tak akan dapat maklumat tersebut. Dia akan ada perkataan-perkataan atau klosa-klosa yang kita gunakan dan dia bukan terlampau famous digunakan dalam ChatGPT. Kalau dia type kat GPT pun dia akan kata tak ada bengkalan data dalam dia, maklumat tersebut. Jadi kena bijak yang tu. Yang kedua, kita juga kena menghadkan juga dari segi tahun maklumat yang kita nak. Jadi pelajar ni kadang dia guna ChatGPT hantar assignment, kita dah letak dah kita nak aktiviti tahun ni, tiba-tiba hantar, dia tak baca pun, dia ingat ChatGPT tu paling pandai dan lebih pandai daripada dia, dia hantar. Jika kita baca kat sini kita tahu itu dari ChatGPT. Jadi sekarang ini dengan teknologi yang ada juga, kita boleh mengesan ianya datang daripada ChatGPT atau tidak. Jadi pelajar nak guna ChatGPT boleh baca semula, faham dan laraskan balik dalam kita punya bahasa. Itu juga satu kemahiran penting untuk dia menganalisis, memahami dan menggunakannya dengan lebih baik. Jadi itu sebabnya kalau kita nak melarang, tak boleh melarang. Tak boleh larang. Tak boleh larang. Tetapi apa yang kita boleh menyatakan bahawa ia perlu digunakan pada etika yang betul, kerana kalau dia nak keluar nanti, bukan sijil tu yang diperlukan. Yang paling penting, dia keluar nanti adalah kemahiran yang dia ada, kebolehan yang dia ada dan kebijaksanaan yang dia ada. Bukan hanya sekeping sijil kata dia dah lulus, for flat, dah grad. Tetapi company tak ambil. Jadi bagi kita kena educate generasi yang kata sekarang inilah alpha ni, kena educate bahawa dia bertanggungjawab kepada dirinya sendiri. Kita just bagi platform, kita bagi tahu kat dia ini semua betul. Nak dapat daripada ChatGPT, boleh dapatkan, bacalah, buatlah, lepas tu cuba bincang balik. Macam doktor kata nak tanggungjawab, dari topik sikit. Kalau tengok sekarang kan banyak fake account kat social media. Betul. Macam mana dia nak tanggungjawab diri dia sendiri sebab terlalu banyak fake account. Macam seorang akan ada 3-4 account. Satu untuk dia punya, contohlah sorok untuk mak ayah, satu untuk kawan-kawan rapat, satu untuk boyfriend dia. Contoh macam tu. Terlalu banyak doktor. Kalau orang yang ada banyak akaun ni, kita sangat-sangat nyatakan dari segi itu dia adalah kurang keyakinan, dan orang macam tu selalunya dia lebih kepada pelbagai personality.
Jadi kita kalau macam ni kita perlu lihatlah dengan teliti, sebab kebanyakan yang ada fake account ni dia ada mempunyai masalah dalaman, sama ada dia kurang keyakinan ataupun dia ada masalah kompleks dari segi personality dia, kerana dia nak jadi A tapi dia terpaksa jadi B, jadi dia akan mewujudkan akaun-akaun lain kerana dia nak mewujudkan watak yang dia nak. Jadi orang ni saya rasa kita perlu lihat balik lah. Bagi mereka yang ada 2-3 akaun palsu ni, tengok-tengok balik, kerana dalam dunia teknologi yang sekarang ini, terutamanya di media sosial, dia boleh detect balik. Kalau kita buat analog link, dia boleh detect balik daripada IP address dan lain-lain. Dan dia boleh keluar juga kepada orang yang nak berkawan tu pun, dia akan letak similarity kepada nama ni. Jadi kita boleh lihat di media sosial. Media sosial sekarang pun beberapa, sama ada Facebook, tweet atau apa, Insta, dia akan letak di sana nama ini similar dengan siapa dan apa, sebab dia akan letakkan dari segi IP address. Sebab itu yang dikatakan data application tersebut. Data dia orang dah ada lah tu. Bila contact tu semua, dia cakap ni macam Ano ni kenapa ada macam dia dekat juga kau. Okay. Tapi biasa kebanyakan lah, bukan semua perempuan. Kebanyakan perempuan dia akan gunakan fake account untuk stalker. Betul tak? Betul. Banyakkan kawan saya buat macam tu. Kenapa? Daripada Itu kena jenazah Itu dia lah. isu personal alamak. bukan. Kita nak tahu generasi. Sebab kebanyakan generasi yang daripada Z ni lah yang banyak fake account yang untuk stalker orang. Kenapa perlu buat sampai macam tu? Okay, ni soalan ke saya lah ni. Okay, berkenaan dengan ni saya dapat rasa lah. Macam Awak punya kawan pandangan sendiri. Okay, pandangan saya, maaf okay, kalau pandangan saya sendiri, sebab kenapa? Sekarang kan teknologi dah terlalu tercanggih orang kata kan. Kalau kita masuk social media, kita tahu orang ni stalk aku, orang ni tengok view kan, ada kan Profile view. dan sebagainya. So bila kalau dia guna dia punya profile tu sendiri, kantoi lah. Dia tak nak isu kantoi tu sebenarnya. Dia macam aku tak nak tahu dia tengok aku. Lagi kan kita tengok crush, perempuan-perempuan ni lah. So nak elakkan benda ini untuk kantoi, dan perempuan tu dia suka cari maklumat detail keluarga dia apa semua. So terpaksalah buat fake account untuk nak tahu lagi lanjut berkenaan dengan seseorang. Itu mostly lah kenapa reason diorang buat fake account. Untuk apa? Itu yang saya cakap. Adakah confidence dia low sebab dia takut orang itu tahu? pun satu juga. Contoh macam isu contoh dia nak stalk kawan dia kan, untuk part of kawan dia nak tahu dia ni curang ke apa ke kan. Contoh. So dia tak boleh guna account dia. Kantoi. Dia ni kawan aku punya kawan ni. So nak elakkan benda tu terjadi, so dia buat fake account tak nak tahu yang dia tu tengah stalk. Ataupun nanti di follow lah dan sebagainya. Itu sebab-sebab dia lah, one of the reason why dia orang buat fake account. Lebih kepada stalk. Tu orang cakap perempuan ni kalau stalk, habis lah. Dalam. Itu one of the reason lah. Itu zaman teknologi lah. Kalau zaman saya dulu orang tengah kan. Dalam kawan-kawan baik tu, itu kawan tu, itu yang akan beritahu saya. Tu. Ni dia tak payah, dia sendiri boleh buat, guna fake account. Dia berdiri atas kaki sendiri lah. Yes. Benda tu, dan tak ada perlukan orang tengah untuk tahu pun masalah tu, ataupun dia nak tahu maklumat tu, dia sendiri boleh cari gunakan fake account tu. Tapi tak tahu pula kalau isu yang banyak sangat account tu kan, tu macam split personality dia risau. Benda semua nak tahu. Okey doktor, kalau kita patah balik pada pendidikan sikit. Betul. Macam contohlah dulu, zaman-zaman saya belajar dulu, sekolah rendah guna whiteboard. Masuk sekolah menengah guna sekolah rendah guna blackboard, papan hitam. Lepas tu guna whiteboard. Lepas tu time tu juga ada LCD. Yang belajar guna setiap buku teks ada CD. Sempat ke apa? Tak sempat dah. CD, ada CD dekat buku teks. Sempat, itu zaman saya tu. Zaman saya macam tu. Macam contoh bila sekarang ni kan dah guna tablet. So macam mana? Adakah itu perlu dirisaukan ke, sebab dalam tablet bila masuk Google Play Store macam-macam dia boleh download Betul, game. boleh akses lah kepada negatif side tu doktor. Saya tak pasti kalau generasi sekarang pun tengok benda tu dari segi sudut negatif. Yang risaunya sebenarnya generasi saya yang risau bila tengok perkembangan teknologi tersebut. Tapi kalau kita sebagai pendidik, kita melihat bahawa perkembangan ini sebenarnya baik. Kenapa saya kata baik? Kerana kita dapati bahawa sudah banyak maklumat-maklumat yang ada itu dapat
diperolehi bukan hanya dalam buku teks. Dia ada dari pelbagai sumber. Dan itu sebabnya kita dapati bahawa dalam Kementerian Pendidikan pun, kalau tak salah saya, bermula tahun lepas, dia memberi fleksibiliti kepada guru, otonomi kepada guru untuk menentukan keperluan pembelajaran anak-anak tersebut, topik-topiknya, fokus-fokusnya, pedagogi yang nak digunakan. Bermaksud sekarang ini yang penting adalah kita nak mengubah cara mengajar, cara berfikir. Jadi isu sekarang ni yang kita rasa risau adalah kita gagal nak mendidik anak-anak ini untuk mendisiplinkan diri atau untuk menggunakan benda tersebut baik atau tidak. Sama ada benda itu patut atau tidak. Adakah ianya baik atau tidak untuk saya. Jadi benda ni yang kata orang kita kena asuh dan didik. Sebab kita tak boleh nak mengalang. Saya percaya tak ada pun seorang anak kecil hari ini tak pernah pegang handphone, tablet. Betul. Kalau mak dia tak bagi, atuk dia sure bagi juga. Kan? Kalau atuk dia tak bagi, kawan dia dekat sekolah bawa duduk tengok juga. Jadi kata orang, apa yang kita boleh buat adalah kita perlu percaya bahawa dalam proses pendidikan ianya akan berlaku. Hari ini juga kita memastikan bahawa, terutama dekat universiti hari ini, kita dapati bahawa tak boleh nak larang kalau pelajar tersebut nak menggunakan ICT untuk pembelajaran. Nota-nota dia nak dapat dari mana sekalipun, tak boleh nak larang. Kerana itu adalah gaya pembelajaran hari ini. Dan hari ini juga kita tak boleh nak melarang seorang anak kecil itu untuk mempelajari bahasa-bahasa lain yang dia nak. Betul. Kalau dia minat, dia duduk kat situ, dia ikut setiap hari, dia fahamlah apa pelakuannya. Jadi itu yang dikatakan tadi, dari segi proses pembelajaran, apa yang ada walaupun kita ada parental apa semua, apa yang penting adalah kita perlu mendidik anak-anak itu dulu. Maksudnya sebagai ibu, bapa, ayah, ataupun guru itu sendiri. Paling penting adalah guru itu sendiri untuk mula mendisiplinkan anak-anak bahawa benda ini boleh, benda ini tak baik. Benda ini baik, benda ini tak baik. Terutamanya dari segi akhlak, sasiah, komunikasi. Kalau nak larang dia tengok handphone, tak mungkin lah. Lepas tu sebenarnya tak boleh lah. ya. Lepas tu kalau kita nak larang pun dia kata kita dah tengok YouTube Kids tu, tidak semua pun bagus. Betul. Banyak yang dalam tu juga masih lagi tidak ditapis. Yang perlu ada penelitian yang lebih. Walaupun kita larang, tiba-tiba keluar pop-up iklan yang tak apa-apa keluar. Jadi kita tak boleh buat apa. Jadi apa yang kita boleh buat adalah benda tu tak betul dan bagi tahu anak kita cepat. Dan kita kena latih jati diri dia untuk dia kenali bahawa ini baik, ini tak baik. Sebab dia akan ke hadapan. Dan kita pasti akan tak boleh kontrol dia 100%. Kita pun kena catch up dengan dia. Betul tak? Contoh doktor kan, macam kakak saya sendiri lah, dia ada anak kan, ada satu isu yang bila anak dia tu, dia cuba nak kawalkan penggunaan gadget dengan anak dia tu, tapi anak dia merengek. Maksudnya macam nak juga. Tapi dia macam something pressure dia lah. Tak nak bagi kan merengek, bising, jadi tekanan kepada. Macam doktor sendiri lah, ada tak suggestion kepada ibu bapa untuk diorang kurangkan? Dia penggunaan gadget ni, anak-anak ni dia sebenarnya perlu dirutinkan. Mereka adalah rutin. Maksudnya kalau kita rutinkan dia bahawa, okey, setiap Sabtu Ahad 4 jam boleh main game. Dia hanya akan tunggu waktu tu sahaja. Waktu lain dia tak akan. Tetapi kalau kita, kerana hari ni kita sibuk, kita bagi kat dia handphone. Kerana hari ni kita tak sempat nak melayan kerana dia nak bersembang dengan dia, kita bagi phone. Kita telah putuskan rutin dia. Jadi nak betulkan balik, kita kena rutinkan balik. Dan nak betulkan balik supaya dia jarakkan dengan gadget itu, kita perlu lakukan aktiviti lain. Lakukan dulu aktiviti fizikal lain apa semua sampai satu tahap baru kita rutinkan balik. Kena rutinkan. Saya juga hadapi masalah yang sama. Sebab kadang-kadang kita tak sempat. Kita terpaksa bagi. Tapi bagi bersyarat. Maksudnya syarat ini hanya 1 jam kerana apa? Generasi alfa hari ini, generasi baru hari ini, mereka memerlukan justifikasi kenapa tak boleh. Betul. Anak saya sendiri pun macam tu. Umur 7 tahun sekarang. Sikit-sikit, why not? Why cannot? Why cannot? Kita pula pening nak bagi kenapa tak boleh. So maksudnya itu peranan ibu bapa tu sendirilah. Betul. Nak bagi jawapan dan orang kata disiplinkan dia orang tu. Itu disiplin dan justifikasikan kenapa tidak. Sebab anak generasi hari ini mereka dah pun terdedah.
Jadi mereka dah boleh berfikir, itu yang dikatakan tadi, generasi yang baru ini adalah generasi yang memang dia akan explore. Kalau tak boleh, kena bagi kenapa. Lepas tu justifikasi tu perlu tepat dan kita tak boleh langgar. Kita kata jangan main handphone. Dia akan argue balik, why papa main. Betul, itu betul. Kita cakap kerja ni dia tak faham. Benda ni tak faham ni. betul. Ya, itulah macam doktor cakap lah, generasi strawberry kan. Dia macam dia terlalu matang dah kot sekarang. Umur 7 tahun pun dah pandai cari YouTube, dah pandai cari something dekat Google apa semua. Dah terlalu cepat matang. Mungkin sebab teknologi laju sangat ke macam mana doktor? Sebenarnya dari segi itu adalah dia persekitaran. Kalau kita belajar dari segi faktor perkembangan seseorang kanak-kanak itu, dia bukan hanya daripada, kalau dulu dia lebih kepada keluarga, kemudian dia pergi kepada masyarakat, persekitaran. Tapi hari ini apa yang berlaku adalah dia dah pergi kepada persekitaran dulu. Maksudnya dia pegang handphone itu, dia dah terbuka kepada dunia yang lebih besar. Dan maklumat semua dia yang dapat. Dan daripada ibu bapa itu terlalu sedikit kerana ibu bapa kurang berkomunikasi dengan dia. Dan itu sebabnya kita dapati kadang-kala anak-anak hari ini pun agak lambat untuk mula bercakap, kadang lambat bercakap. Sebab apa? Kerana dia terikat dengan gadget itu dan ibu bapa tak banyak bercakap, komunikasi. Lepas tu berkomunikasi pula bahasa yang berbeza. Anak terdedah dalam bahasa Inggeris atau bahasa apa-apa dalam internet tu, sedangkan ibu bapa bercakap bahasa Melayu, jadi dia tak boleh nak lantunkan. Kerana itu tidak berlaku. Dia tak faham, tak ada connection lah. Ya, tak ada connection. Tapi macam anak saya kan, dia pandai Google. Dia macam saya ajar dia untuk mengeja daripada Google tu. Dia kata nak tengok Lego. So dia kan search sendirilah. Type L-E-G-O. Kita ajar lah. So at least macam kat situ saya ajar dia macam mana untuk mengeja, macam mana untuk tu. Tapi masalahnya bila kita dah tak ada kat sebelah, dia mulalah buka benda-benda lain. Macam tengok game Roblox lah, game Mario lah, semua dia akan tengok. Bila kita ada kat sebelah, dia okey. Dia akan belajar. Tu macam mana tu doktor? Itu biasalah tarikan dia. Biasanya kita kalau dalam ini kita perlahan demi perlahan kita akan, biasanya kita kena bagi jugalah kata orang buffer time. Kalau dia langgar peraturan, okey, keep. Untuk setengah jam tak boleh. Jadi kita kena rutinkan dia bahawa kalau nak tengok, minta dengan izin dan kita akan bagi. Macam proses mendisiplinkan itu agak panjang. Macam kita terlalu terdedah dengan panggil gadget ni. Dari segi kesihatan pula tu macam mana doktor? Macam zaman-zaman doktor dulu macam lebih more on fizikal, berjumpa orang, confirm lah pergi berjalan dah, berpeluh apa semua. Bila generasi sekarang dia dah just on phone, tengok tu, dia tak, kesihatan dia macam mana? Adakah dia akan melibatkan kesihatan fizikal ataupun segi mental dia ke macam mana doktor? Okey, kalau kita lihat kepada ini isu yang paling besar lah. Okey, bila kita banyak terlibat dalam gadget ini, kadang-kala anak-anak kecil tu utamanya dia lebih akan cenderung untuk agresif kerana tenaganya itu terkumpul dalam diri dia. Itu sebabnya bila kita stop sekejap, dia akan melompat, dia akan berlari apa semua sebab tenaga dia banyak tersimpan. Jadi apa yang perlu ni adalah ibu bapa perlu seimbangkan. Itu yang saya kata, perlu ada rutin dan menyeimbangkan aktiviti tersebut. Maksudnya pastikan bahawa untuk kesihatan mental dia, untuk kesihatan dari segi kinestetik, tindak balas dia, itu yang saya ceritakan tadi awal. Yang generasi sekarang ini bila dia dah masuk dalam dunia gadget tadi tu, dia tak boleh nak bertindak balas. Kita panggil pun dia lambat. Dia lambat nak bertindak. Sebab bagi dia biasalah, tak kenapa, dia lambat. Tetapi kalau kita ni, kita kena balancekan dengan aktiviti fizikal seperti biar dia berlari, bermain di taman permainan ataupun dia bersukan, bola sepak, camping. Kena pastikan bahawa paling tidak dalam masa seminggu dia ada 2 jam, 3 jam buat aktiviti riadah di luar. Untuk pastikan bahawa perkembangan dari segi mental dan juga fizikal dan juga emosi dia itu seimbang. Sebab generasi sekarang ni percayalah bahawa kadang-kadang dia cepat untuk terasa sedih. Kadang kita ambil tak ada apa pun, kita tarik je macam tu, kata kat dia, dia dah kecil hati, dia dah sedih dan dah mula nak menangis. Dan nak nangis. Sebab ini kecenderungan kepada semua anak-anak yang memang terdedah kepada gadget. Adakah itu
dia ambil kira sebagai addiction ke macam mana doktor sebenarnya? Dia tak sampai peringkat addict lagi. Bila dia addiction ni adalah dia akan bertindak ganas. Maksudnya dia tak boleh, dia akan merengek, dia akan baling benda, dia akan berguling-guling, nangis. Maksudnya dia dah kena engage saja dan dia tak boleh nak buat benda lain. Lepas tu kita risau, dia akan kurang makan. Dia akan ada masalah makan apa semua, masalah nak tidur. Sebab dia akan tidur lewat betul-betul. Jadi ini dah masuk tahap edik lah. Yang dah ketagih yang tinggi. Macam saya tengok kan, kebanyakan budak-budak zaman sekarang bila tengok phone je baru dia makan. Kalau tak tengok phone dia tak nak makan. Macam mana tu doktor? Itu yang saya kata disiplin dan rutin. Dia kena bermula pada ibu bapa mendisiplinkan bahawa waktu makan kita kena duduk sekali makan dan makan sama-sama. Kalau dia pun tak nak makan. Tak nak makan maksudnya tak ada handphone. Jadi kena rutinkan bahawa selepas makan, selepas habis yang ini, yang utama, baru boleh untuk gadget, baru boleh untuk main phone. Kemudian lepas itu kalau main gadget atau phone itu perlu berada di ruang keluarga. Maksudnya di ruang tamu ataupun di hadapan keluarga, bukan masing-masing dalam bilik masing-masing. Kerana dia akan menimbulkan lebih banyak lagi kesan-kesan negatif kepada kesihatan. Macam doktor cakap awal-awal tadi, generasi sekarang macam mudah koyak sikit. Hashtag koyak. So, adakah itu adalah salah satu kesihatan mental dia? Itu yang dia kata kesihatan mental dari segi emosi sebenarnya. Mereka mudah terasa dan mereka juga cepat untuk macam ni ya, cepat untuk burn out ataupun rasa kecewa, distress yang rasa yang tinggi, dan kadang-kadang mereka rasa kesepian, kesunyian, keseorangan, lonely saja dalam dunia dia. Sebab apa? Kerana dia attach dengan gadget itu, teknologi, dan kadang-kadang benda tu sangat kecil. Kamu upload gambar, tunggu sejam tak ada siapa pun like, tak ada siapa pun view, tak ada siapa pun komen. Dah berhari-hari dah menangis kat sedih. Kenapa? Jadi ini yang dikatakan. Interaksi juga doktor. Kekurangan interaksi dengan orang menyebabkan tekanan juga doktor. Maksudnya dia kekurangan interaksi fizikal dengan orang lain sebab dia banyak engage dengan itu, dan emosinya itu lebih ke dalam sistem itu sendiri, iaitu cyber itu sendiri. Kalau kita pergi tengok pada budak panggil apa ni, pelajar-pelajar universiti pula, kan dia ada sampai tak macam tak cukup dia punya target untuk like apa semua kan. Dia macam meroyan apa semua dekat X, laman X. Contoh dekat Instagram dia tak cukup 50 like. Dia pun mulalah pergi buat jiwa kacau dia dekat laman X tu. Macam mana tu? Tu kira emosi tak stabil ke? Itu memang emosi tak stabil sebab dia dah attach di situ, dia nak perhatian orang. Dia nak semua orang beritahu, dan itulah mulanya. Sebab kita juga risau kerana nak kata apa, yang kerana terdapat pengajaran-ajaran daripada media-media sosial ni menyatakan bahawa tak dapat cara baik kamu full up. Kalau nak dapat view yang banyak, buatlah benda yang tak baik. Contoh menari lah apa. Sebabnya wujud-wujud benda. Ya, maksudnya ataupun buat satu perkara yang memang orang marah. Sentuh nama UM ke, kutuk UM yang hebat-hebat ke, jadi semua akan cari siapa engkau apa semua, jadi naiklah. Populariti dia pun naik juga. Jadi ini yang dilakukan. Ada kalanya mereka melakukan itu sebabnya artikel-artikel blog-blog atau V-Spot yang ada yang dalam V-Blog apa semua itu, mereka akan cuba dalam 10 post, kalau post itu tak capai target, dia akan satu post yang itu ataupun dia akan share. Dia akan share post lain ataupun dia pergi tumpang dekat orang lain. Yang penting orang view dia tanpa memikirkan dari segi etika. Ini dia dah jadi satu masalah mental. Kalau segi macam sekarang kita nampak terlalu ramai generasi muda ni bermasalah dengan kesihatan mental. Jadi doktor sikit tips dekat budak zaman sekarang ni, apa untuk nak stablekan balik kesejahteraan mental diorang ataupun dari segi kesihatan doktor? Apa nak elakkan apa? Stabilkan emosi balik. Stabilkan emosi, jangan terlalu confess ke you on confession dan semua. No. Apa dia kena buat? Cara terbaik adalah kita seimbangkan balik apabila apa yang ada dalam aktiviti secara dalam dunia maya perlu dilakukan dalam aktiviti fizikal. Banyaklah untuk libat dengan kawan-kawan dalam kelas, untuk berkomunikasi,
berbicara dengan baik, lepas tu positif, kata apa, terima, sebab itu sebabnya lebih baik untuk berhadapan secara fizikal untuk menerima kutukan kerana tengok muka engkau merah setakat mana muka aku lagi merah. Okey, maksudnya nak marah kan. Kata orang sakit engkau tampar, sakit lagi aku tampar. So kata orang rasa secara fizikal dan kita akan lebih memahami, dan pada masa yang sama juga sentuhan semasa kita bermain, semasa kita berjabat salam, dia juga memberi satu yang kata orang satu energi atau tenaga yang kita akan salurkan secara positif kepada orang lain. Itu sebabnya kalau kita sembahyang berjemaah, kita digalakkan untuk bersentuhan rapat soft kerana elektromagnet yang ada setiap orang yang positif itu akan berlega supaya kita semua stabil. Jadi itu sebabnya kita kena komunikasi. Menangis lah sekejap, lepas tu kawan balik, peluk balik. Kan kalau dalam media tak boleh nak peluk, terus saja tutup akaun. Terus cari kawan-kawan untuk bash dia orang tu. Saya tak buat macam tu. Tak buat macam tu. Lepas tu tunjukkan kawan, tengok dia ni komen apa kat aku apa semua. Terus panggil kawan-kawan untuk bash orang tu. Ada kan? Ada, betul. Itu memang terjadi sekarang. Memang budak-budak macam tu lah. Generasi sekarang. Okay, doktor. Tadi doktor dah tekankan berkenaan dengan pendidikan, kesihatan. Sedikit yang kita tak sentuh. Kerjaya. Sebab sekarang ni, generasi kini, kita nampak diorang lack of social skills. Pelat sikit. Masalah sosial lah daripada skill orang tu untuk dibawa ke dunia kerjaya tu lemah, disebabkan salah satu saya nampak sebabnya teknologi lah. Diorang terlalu fokus, contoh dia Terlalu depend lah on teknologi, betul. Dan salah satu kerjaya yang diorang rasa benda tu boleh pergi jauh, Content creator. YouTuber. Itu salah satu benda yang saya rasa benda tak bagus. Jadi doktor dari segi pendapat doktor lah, macam mana nak atasi dan juga generasi kini sendiri, apa yang diorang perlu buat untuk tingkatkan dari segi social skills, nak adapt dengan dunia secara fizikal lah. Dunia Dunia nyata. Kalau kita bercerita tentang kejaya, sebenarnya kejaya dah beza. Zaman saya dulu kejaya maksudnya kalau saya nak dapat pekerjaan tersebut, saya perlu ada personality begini, saya perlu ada penampilan, saya perlu pastikan bahawa saya ada keterampilan untuk yang itu, pekerjaan tersebut. Tapi hari ini dunia kita dapati bahawa dah berbeza. Apa yang paling penting adalah kemahiran dan pengetahuan. Okey, dari situ jugalah kita dapati bahawa dalam dunia digital hari ini, kita dapati generasi hari ini dia perlu berkemahiran dan pada masa yang sama juga dia boleh berkomunikasi yang baik dalam talian. Okey, dan pada masa yang sama juga kalau dia nak pergi keluar, dia juga akan belajar. Itu sebabnya hari ini kalau nak pergi interview, generasi akan bertengok okey apa tips dia. Kalau kamu letak sekarang ini nak interview UM untuk kemasukan ke UM, kamu upload saja konten satu tentang tips untuk masuk UM atau tips menghadapi temuduga dekat UM atau rahsia daripada penemuduga UM. Jadi pasti skit itu akan terus semua, sebab apa, semua akan rujuk. Dan kemahiran yang ada sekarang ini, generasi hari ini mereka dah berada di hujung jari. Dan apa yang penting adalah bila kita bercerita pasal komunikasi, apa yang paling penting adalah mereka mengetahui bahawa di mana keperluan itu wujud. Kerana pekerjaan hari ini tidak hanya terhad kepada pekerjaan dalam fizikal. Okey, walaupun dia nak bekerja sebagai content creator, dia nak bekerja sebagai influencer atau pengaruh, apa yang penting adalah dia perlu mempunyai kemahiran. Yang kedua, dia perlu mempunyai pengetahuan dan pendidikan. Sebab apa yang nak disampaikan, apa yang nak dikreatifkan, apa yang nak disalurkan dalam itu, nak menarik minat apa semua, dia perlu ada kemahiran dan pada masa yang sama dia perlu ada pendidikan. Kerana kita dapat lihat perbezaan penyampaian di dalam social media ini yang membezakan antara kelompok yang mendapat pendidikan, yang adanya pendidikan sama ada informal, tak informal, dia pergi kursus pendek, tak pergi kursus, berbanding dengan mereka yang tidak berpendidikan, yang hanya mengikut untuk menjadi yang itu. Kita nampak perbezaan yang besar. Jadi itu sebabnya paling tinggi bila kita bincang pasal kejaya hari ini, dia sesuatu yang tidak pasti dan ianya terbuka. Kerana hari ini saya rasa rata-rata di luar sana, malahan bakar-bakar graduan hari ini juga boleh bekerja di mana-mana di dunia ini dengan hanya berada di Malaysia dan tak perlu pergi bekerja di negara tersebut. Okay. Doktor setuju tak dengan cakap-cakap netizen yang di mana Gen Z ni lembek?
Betul. Kebanyakan doktor cakap generasi Z ni terlalu lemah kalau nak dibawa kepada dunia kerjaya kan. Diorang tak boleh adapt. Maksudnya terlalu banyak isu dan masalah yang diorang ada sampai kan orang kata generasi yang macam contoh Gen Y kan. Diorang tak boleh adapt. So, macam ada orang kata, mak ayah kau dah tak ajar ke? Sampai isu macam tu sekali dia lontarkan. Macam mana tu doktor? Okey, sebenarnya bukanlah lebih apa, mereka ni adalah mereka banyak belajar melalui internet. Jadi dia tak praktik. Dia tengok, dia tak faham apa, dia rujuk YouTube atau dia Google. Berbanding dengan zaman kami, apa yang berlaku adalah kena terjah sendiri, buat, lepas tu salah baru tahu ini salah. Kena tanya orang dulu. Kena tanya orang dulu nak buat macam mana, ataupun buat je lah, dia suruh buat, kita lanyak je, lepas tu pergi tadah muka depan tu salah, marah. Okey, macam ni. Jadi kami belajar cara begitu. Jadi bukan generasi sekarang ni lembik kerana cara bekerja yang berbeza. Jadi generasi yang menerima, kalau kata bos itu adalah generasi X, dia perlu mengetahui bahawa cara bekerja generasi Z sekarang ini berbeza dengan zaman dia. Tidak ada lagi generasi zaman Z sekarang ini yang pergi sua kepala dulu. Apa pun dia nak faham dulu. Kalau dia tak faham, dia akan tanya. Jadi itu generasi X marah. Pergilah buat dulu. Kenapa nak tanya-tanya? Sebab generasi Z sekarang ini nak bagi tahu, bagi detail begini. Justifikasi tu lah. Justifikasi semua lengkap, ini dia. Lepas tu dia orang akan duduk dan buat. Kalau tak betul, kena bagi tahu kenapa, apa yang saya nak. Mungkin sebab tu generasi Z ni akan marah lah. Sebab dia dah kena buat kerja dia. Lepas tu tiba-tiba nak kena ada justifikasi pula satu lagi. Takkan kita dah terlalu banyak dengan masalah. Macam personal ni. Macam personal tiba-tiba ni. kita kena bagi A sampai Z. Dia macam tak boleh fikir sendiri ke. Macam tu, macam mana tu doktor? Sebab nak dikatakan lah, sebab sekarang ni dominasinya Gen Z yang akan orang kata dia lah pelapis kan. Gen Z dan Gen Y lah. Gen Z, Gen Y. Jadi macam mana Gen X ni nak adapt dengan Gen Z dengan Gen Y ni? Apa diorang kena buat? Siapa lebih ramai sekarang dalam dunia pekerjaan? Gen Y. Y dan Z. Gen Y, Gen Z. Kalau Gen 2 ni bergabung, X akan tension, dia berhenti dulu. Dia akan besar dulu lah. Gen X dah dimajikan. Gen Z ni baru-baru nak masuk kerja. Baru-baru jenis habis universiti, umur 23, 24, yang baru-baru nak masuk kerja. Gen Y yang banyak, Gen Z ada yang jenis-jenis pengarah dah. Betul-betul. Dia lebih atas-atas lah. Itu yang dikatakan bila masuk pada ni, itu yang dikatakan jika Gen X tidak dapat mengadaptasi dengan cara bekerja generasi Y dan Z, sebahagian besarnya mereka akan berlaku konflik yang besar. Dan jika pengaruh X dan Y itu kuat, dominan di tempat tersebut, X ini terpaksa bersara awal. Walaupun di top yang tinggi, dia akan tekanan, dan itu yang dia akan jadi masalah. Tetapi apa yang berlaku adalah jika Gen X ini memang pengaruhnya kuat dan dia boleh kontrol dua di bawah yang tidak boleh ni, dia yang X dan Y ni terpaksa mengikut cara bekerja ZX. Ini yang akan jadi tekanan kepada X dan Y. Y dan Z. Sebab dia terpaksa mengikut cara bekerja Gen X yang lama. Lama-lama punya. Yang mana perlu buat working paper yang pertama, kemudian betulkan, lepas tu kena print, kena stapler, binding, hantar. Sedangkan Gen Z sekarang, bacalah PDF dah hantar dah tu bos. Betulkan dia kat situ saja. Kenapa nak print? Jadi kita perlu untuk melihat di mana perubahan itu. Sebabnya generasi X macam saya, kami berada pada satu generasi yang perlu mengadaptasi cara bekerja, terutamanya generasi Z yang ada. Kalau kami tidak mengadaptasi dengan teknologi-teknologi yang ada, dia jadi tekanan. Walaupun duduk di tempat yang tinggi, kalau kamu tak boleh, masih lagi nak minta staff datang menghantar secara by hand, physically, saya rasa akan timbul isu besar. So, maksudnya bukanlah orang kata Gen Z ni bermasalah. Maksudnya adaptasi kepada teknologi tu juga perlu. Maksudnya Gen X pun kena adapt juga dengan teknologi dan juga perubahan masyarakat. Betul tak? Ya, betul. Bagi saya conclusion dia macam Gen Z dengan Gen Y ni belajar daripada pengalaman.
Gen Z belajar daripada internet tetapi kurang praktikal. Praktikal. Sebab Gen X dan Gen Y ni dah ada praktikal dia, pengalaman dia. Betul. So mungkin sebab itulah Gen Z ni perlukan details A, B, C, D, E, F. Macam Gen Z dengan Gen X ni dia just saya nak macam ni, awak buatlah macam mana pun. Jadi keluar result macam ni. Tapi betul sebenarnya halangan Gen Z ni dia perlukan sokongan macam satunya justifikasi lah. Yang kedua tunjuk cara bagaimana nak apply tu. Bukannya dia kata nak exact. Sebab apa yang berlaku Tak ada dia praktikal begitu. tu, Dia tak ada kena praktikal praktikal juga. kerana dia buat assignment copy and paste, dia dapat daripada, dia tak pernah merasa peritnya untuk buat daripada asal. Berbanding yang zaman kami, memang kami terpaksa buat daripada awal. Perotak, apa semua Perotak. Lepas tu kalau nak dapat borang, ChatGPT hasilkan borang ini. Terus sahaja lepas tu dia tak tengok untuk fikirkan praktikal atau tidak borang tersebut. Jadi menyebabkan cara bekerja berbeza, tapi tak salah, cuma generasi Z perlu menerima bahawa cara bekerja itu perlu diadaptasikan dengan pemikiran, bukan hanya siap tanpa fikir. Betul. So maksudnya konklusi dia ni nak tak nak diri sendiri tu juga praktikal dan juga aplikasikan juga apa yang teknologi. Maksudnya teknologi ni bukan ada yang kata kelebihan, ada juga kekurangan. Tapi itu bergantung kepada individu ataupun generasi itu sendiri macam mana dia nak bawakan dia orang punya kemahiran sosial dan ke bidang pendidikan dan juga kejayaan. Betul tak Dr.? Ya, sebab saya mudah je. Misalnya saya bagi assignment kepada pelajar untuk buat satu projek. Dan pastikan bahawa dengan projek tersebut dia menghasilkan sijil secara AutoCAD je. Terus bagi. Sekarang apa yang berlaku adalah kerana tanpa berfikir, dia buat saja Google Form, dan maklumat dalam Google Form tu dia ambil apa yang diperlukan saja. Dia tak perlu tahu bahawa daripada Google Form itu sebenarnya kalau lengkap dah boleh generate kepada sijil. Jadi dia menghasilkan dua Google Form. Daripada Google Form kita nak buat pula untuk pemenang pula, kita kena buat lagi satu. Jadi dia menghasilkan 3 Google Form yang berbeza, menyebabkan orang lain. Jadi itu generasi sekarang. Saya kata kenapa tak berfikir dulu bagaimana bentuk akhir yang akan berlaku. Itu sebabnya generasi Z sekarang ni apa pun kena buat storyboard, apa yang berlaku tunjuk pada dia, sebab dia tidak mahu berfikir kerana bagi dia benda dah ada, okey settle Google Form saja, sebab dia rasa teknologi akan membantu yang lain. Dia lupa teknologi hanya memudahkan tetapi menyusahkan bila dia tidak tahu macam mana menggunakan dengan efisien teknologi itu. Teknologi memudahkan kita tetapi kita perlu jadi otak kepada teknologi tu. Gen Z. So konklusinya Gen Z tidak lemah, tidak lembik. Tidak. Perlukan lebih praktikal. Perlukan lebih panggil berkomunikasi di dunia yang nyata lah. Ya, betul. So kalau contoh nak buat kerja, better buat macam contoh di UM, kita banyak-banyak projek-projek aktiviti, join je banyak-banyak untuk praktikal tu. Naikkan social skills tu lah semestinya. Ya, betul. Itu penting. Macam doktor kan, kalau dari sudut komunikasi, Gen Z ni dia lebih kepada bahasa yang bahasa millennials lah, macam trigger, dilulu. Dilulu tahu doktor dilulu tu apa? Delulu. Dia banyak apa? Orang kata words yang orang kata tu faktor, orang kata terlalu viral kan benda tu kan, jadi terlalu terikut-ikut, jadinya benda tu jadi sentence tu sampai kan generasi yang semua tak tahu. Contoh dulu tu macam delusional lah, berangan macam tu lah. Jadi, terms tu bila diguna pakai dengan kalau saya kan, mama ni dulu lah, dia macam apa ni macam tu. Itu pun bahaya juga sebenarnya sebab terms of that tidak diguna pakai oleh generasi yang lama-lama. Adakah bila kita guna term-term yang bukan-bukan boleh dianggap kurang hajar kepada generasi yang lama-lama? Tapi bagi saya pula lah, pendapat saya, generasi before ni ada juga guna. Contohnya macam sailang, itu pun words yang digunakan. Sailang ada dalam kamus ya? Ada contoh lagi apa alamak kita kalah ni Gen Z ni. Contoh apa dia macam ni, sebenarnya bahasa itu berubah, apapun evolusi bahasa itu berubah mengikut persekitaran dan adaptasi. Misalnya bahasa Melayu pun kita juga banyak kata-kata pinjaman.
Betul. di awalnya. Jadi itu sebabnya bila generasi sekarang berkembang dengan bahasa-bahasa global yang lain masuk, generasi baru yang masuk dan akan keluar kosakata baru. Cuma yang katakan dari segi komunikasi itu boleh berkomunikasi, tetapi dalam kita menyampaikannya itu kenalah pada tempatnya. Janganlah dengan atuk kita pergi tanya pula keluar perkataan-perkataan tersebut. Dia tak tahu apa, sekarang dia luku kamu. Kamu tahu apa dia luku? Luku tu macam tanya saya itu saya boleh bagi dia luku. Dia cikgu luku. Luku macam ni. Jadi maksudnya bahasa itu perlu digunakan pada tempatnya. Dan mungkin dah sampai masanya untuk kita kembalikan semula. Sebenarnya laras bahasa kita ini ada pelbagai. Maksudnya bahasa kita nak bercakap dengan laras bahasa untuk bahasa dengan anak-anak. Ada laras bahasa dengan orang tua. Ada laras bahasa untuk dengan kerabat-kerabat. Jadi laras bahasa itu hari ini jarang digunakan atau tidak digunakan. Jadi menyebabkan bahawa kita dah semakin lupa. Sebenarnya bahasa itu mencerminkan adab tata susila. Jadi walaupun dalam generasi baru dah sampai masanya dengan cara nak penyampaian TikTok macam mana pun, pastikan bahawa bahasa adab sopan masih kekal pada masa dia. Setuju. Okey, berikut yang apa yang dikongsikan ni sampai sini je lah doktor kan. Kita boleh concludekan yang bahawasanya 3 generation ni sebenarnya memerlukan sokongan sesama sendirilah. We need each other. Yes, untuk kita adapt dengan teknologi sekarang ni lah. Terima kasih doktor hadir untuk podcast kita yang pertama untuk tahun baru ni. Okey. First time jemput Dr. Nazri. Betul. Okey. Sebelum ni Dr. Nazri hantar orang kanan. Tak apa. Sini orang kuat sendiri turun. Untuk dengan menerangkan kita, 3 generasi ni. Okey. Diharapkan apa tips dan perkongsian oleh doktor dan juga kami dapat sedikit sebanyak bagi sedikit pengetahuan kepada penonton. Okey, jangan lupa like, subscribe dan follow Social media UMCast. My UMCast. Kita punya handle semua My UMCast di TikTok, Instagram, Facebook, X, Spotify pun kita ada kak. Nampak tak orang belakang dah minta tu, so kena buat, kena subscribe sekarang. Jangan lupa untuk follow Dr. Nazri jugalah. Betul. Kita Dr. Nazri boleh jadi influencer pula untuk menggunakan bahasa-bahasa laras bahasa yang betul. Mungkin lepas ni tips-tips lagi praktikal pengetahuan tu kita kena lebih lagi, jangan guna sangat ChatGPT tu. Guna ChatGPT. Guna ChatGPT dalam pemikiran Dalam betul. pemikiran. Nak guna ChatGPT tu kena guna otak sikit. Otak. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Okay. Bye. Bye bye.